Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak berkongsi tentang, nak bedah buku lah. Satu buku yang buku kegemaran saya, iaitu Revolusi Hati, Ajari Hatiku Agar Bersyukur dan Damai, yang ditulis oleh Diana Tahir. Diana Tahir ni dia pengasas e-hati dan penulis buku lah. Jadi apa yang ada dalam buku ni, memang mostly lepas kita macam go through buku ni. Okey, buku ni dia cerita tentang ajari hatiku selama 21 hari. Macam mana nak merawat hati. Okey, kenapa nak kena merawat hati? Sebab kita nakkan kebahagiaan kan. Okey, saya tak akan sebutkan satu-satu daripada hari pertama sehingga hari 21 sebab banyak kan. Okey, tapi apa yang boleh simpulkan dalam buku e-hati ni, buku ajari hatiku ni. Okey, antara perkara yang kita perlu buat untuk merawat hati kita, untuk berdamai dengan diri sendiri, ialah antara yang pertama ialah kita kena banyak bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini. Walaupun daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, bersyukur. Okey, macam mana kita nak bersyukur? Yang pertamanya ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sebab dengan Alhamdulillah hari ni aku hidup. Alhamdulillah ya Allah hari ini aku masih lagi mempunyai nyawa. Alhamdulillah ya Allah hari ini aku masih cukup sifat diri aku. Aku masih boleh bercakap, aku masih boleh berfikir, aku masih mempunyai perasaan. Ya Allah, Alhamdulillah atas hari yang baru untuk hari-hari akan datang kan. Jadi daripada bila kita list down sebenarnya apa yang kita ada, masih ada hari ini, sebenarnya banyak sangat perkara yang boleh kita syukuri sebenarnya. Okey, yang pertama kita ucapkan Alhamdulillah. Dan yang kedua ialah kita bila kita list down tu, kita kalau dari segi kepada orang, kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita, kepada orang-orang yang telah kita boleh syukuri, dan kemudian kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Sekiranya kita mampu memberikan lebih penghargaan, berikanlah kepada mereka, kerana telah ada dalam hidup kita, kerana telah menggembirakan kita, kerana telah memberi pertolongan kepada kita. Jadi itulah salah satu cara untuk kita bahagia, kita kena bersyukur. Dan secara bersyukur kita kena berterima kasih, kita kena memberikan penghargaan. Keduanya, bila kita dah bersyukur, kita kena tanya diri kita, kenapa kita kena bersyukur. Yang kedua, bayangkan jika apa yang kita tak ada hari ini, tak ada esok hari. Bayangkan esok phone ni tak ada. Bayangkan esok laptop tak ada. Bayangkan esok ni orang kita sayang tu tak ada. Bayangkan apa yang kita ada hari ni, kita, mata kita, pandangan kita, pendengaran kita, mulut kita, semua tak ada hari ni kan. Jadi bayangkan kita bangun esok hari ni, tak ada apa yang kita ada hari ni kan. Jadi izinkan diri kita untuk diam, berfikir dan tulis satu persatu. Itu adalah salah satu teknik lah untuk kita bersyukur. Dia tak penting berapa banyak apa yang kita tulis, tapi apa yang penting ialah sebanyak mana dalam, banyak mana rasa syukur kita yang hadir ketika kita menulis. Bila kita list down tu, kalau dalam bahasa Inggeris panggil list of gratitude. Jadi itu salah satu teknik untuk kalau kita nak rasa bahagia lah, nak rasa gembira, memang kita kena list down apa benda yang kita boleh syukuri pada hari itu, list of gratitude. Dan sebenarnya bila kita nampak, bila kita fokus kepada apa yang kita ada instead of apa yang kita tak ada atau tak dapat, kita akan rasa lebih tenang dan bahagia lah, insyaAllah. Okey, cara yang ketiga untuk kita bersyukur ialah, perasan tak kadang-kadang kita selalu melihat kepada benda yang kita dah ada sesuatu tu, tapi dia tak sempurna. Tapi sebenarnya tapi benda tu tak sempurna, tak lengkap, macam tak perfect lah kan. Tapi dah ada, contohnya kawan. Kita dah ada kawan, tapi kawan tu tak perfect pun untuk kita. Jadi kita juga kadang-kadang kita tak sedar tau, sama macam kita mengharap benda-benda yang sempurna pada pasangan kita, pada kawan kita, pada keluarga kita. Jadi sehingga menyebabkan kita ni sering rasa kecewa dengan dia yang tak seperti yang kita harapkan. Kadang kita rasa dengan nak marah dengan perangai dia yang menjengkelkan ke kan. Kadang kita rasa risau dengan kekurangan, dengan keburukan orang tu kan. Jadi sebenarnya untuk kita rasa bersyukur, sudah masanya untuk kita berhenti mencari dia yang sempurna dan menerima dia yang menerima ke tidak
kesempurnaan kita. Instead of melihat apa yang dia tak ada, fokus kepada apa yang dia ada lah. Selain daripada diri kita, tengok pada orang lain juga. Bersyukur dengan orang yang boleh menerima kekurangan dan kelemahan kita. Untuk benda ni, okey, tadi kan kita dah list down apa yang kita ada kan. Sekarang ni bila kita dah ada contohnya pasangan ke kawan ke keluarga, kita list down kan apa kelebihan dia dan kelemahan dia, apa kelebihan dan keistimewaan dia yang menyebabkan kita sayang pada dia. Okey, dan yang kedua ialah kita senaraikan apa kekurangan kita yang boleh dilengkapkan oleh orang tu. Dan yang ketiga, sentiasa ucapkan sayang kepada orang yang kita sayang dan maafkan diri kita sendiri. Sentiasa memaafkan orang lain dan be gentle lah dengan diri kita sendiri. Maafkan diri kita juga. Okay. Cara yang keempat ialah, pernah tak dalam hidup kita berlaku perkara-perkara yang mengecewakan atau membuatkan kita sedih? Okey, senaraikan perkara tu. Yang kedua ialah, apakah perkara-perkara yang pernah meninggalkan kita atau hilang daripada hidup kita? Senaraikan juga yang kedua tu. Dan kemudian bila kita senaraikan, tuliskan di sebelah dia apakah berkah dan juga hikmah perkara tu berlaku dalam hidupku. Contohnya, macam saya pernah drop medik kan. Jadi apakah hikmah saya drop medik dan kemudian saya sambung belajar dekat KPTM kan. Jadi ada hikmah dia. Jadi kita senaraikan. Itu cara kita nak berdamai dengan perkara-perkara yang dah lepas dan perkara-perkara silam yang pahit yang berlaku dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bila kita dah list down, kita dah tulis ke apa hikmah dia. Yang keempat, kita ucapkan terima kasih ya Allah. Terima kasih kepada perkara itu kerana berlaku dalam hidup kita. Kerana ia telah mengajarkan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita. Okey. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Sebab dia banyak sebenarnya teknik, tapi saya rasa nak kongsi yang tu dulu. Jadi sebagai penutup, saya nak kongsikan, wahai sahabat, hari ini izinkan fikiran dan perasaan kita untuk jujur pada diri kita sendiri. Sebab ketika kita jujur dengan diri kita, pada waktu itulah kedamaian datang bersahabat di hati kita. Izinkan untuk diri kita duduk sebentar, berfikir dan tuliskan setiap kesalahan kita, kesilapan kita, dosa kita pada pasangan kita ke, kawan kita ke, sahabat kita ke, anak kita ke, ibu bapa kita ke kan. Dan jujur juga tentunya kepada Allah. Sebab ketika kita mengakui dosa, kesilapan kita, sesungguhnya waktu itulah pengampunan dan kasih sayang Allah menyertai kita. Selepas kita sejujur-jujurnya kita menenaraikan, kita meminta maaf pada mereka, kita memaafkan diri kita sendiri dan meminta ampun kepada Allah SWT. Sebagaimana kita nak Allah maafkan kita, sebagai tu juga, macam tu juga kita kena maafkan diri kita dan maafkan orang lain sekeliling kita. Ending dia saya nak minta kalau macam bila kita keluarkan satu kertas tu, tulis kat atas kertas tu, ya Allah, aku memaafkan diri aku memaafkan orang-orang lain, aku maafkan orang sekeliling aku dan aku menerima diri aku dan aku menerima orang sekeliling aku menyayangi diri aku dan aku menyayangi orang sekeliling aku. Jadi amalkan, cuba praktikkan sampailah ia memberi kesan kepada pemikiran dan perasaan kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.